Saya Datuk Speaker. Tadi Yang Berhormat Menteri telah membentangkan bahawa keadaan ekonomi Malaysia ini nampaknya tidaklah begitu buruk sebagaimana yang digambarkan oleh orang-orang tertentu yang mengatakan kita ni hutang sudah sampai 1 trilion dan kemungkinan negara kita akan bankrupt. Jadi saya minta kepastian sekali lagi daripada Yang Berhormat Menteri Keuangan, apakah tuduhan-tuduhan itu merupakan tomahan-tomahan dari pihak yang tidak bertanggungjawab? Terima kasih. Menteri nak tanya tambah. Menteri sama soalan nak tambah sikit. Oleh kerana dulu bila PH pemerintah dia kata hutang trilion-trilion, maka dia kenakan tabung harapan. Kesian sampai budak sekolah pun dia minta bagi sumbangan. Jadi tiba-tiba bila PM pemerintah tengok duit bilion-bilion yang boleh bagi kepada rakyat. Jadi mana satu yang betul ni? Ke mana pergi duit tabung harapan tu? Ya. Habis. Saya nak sambung. Sebab saya betul-betul teruja kepada Menteri Keuangan. Ini pun kali yang pertama untuk jawapan yang diberikan di Parlimen. Tetapi gambaran yang diberikan bahawa ini Malaysia sebenarnya negara yang makmur. Tidak mungkin negara ini boleh bankrupt. Jadi Yang Berhormat kena terang kepada kami, apakah sebenarnya tomahan yang mengatakan negara ini bankrupt yang dibuat oleh bekas Menteri Keuangan dan juga Menteri-Menteri PH dahulu, bahawa sebenarnya itu adalah pembohongan yang mutlak. Kami nak tahu yang itu. Sebab sekarang rakyat nak mendengar ni, bahawa satu demi satu pembohongan yang mereka buat itu, sebenarnya sekarang ini sudah menjadi kenyataan bahawa Malaysia adalah negara yang makmur. Terima kasih. Faham tak? Silakan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Secara umumnya ukuran sama ada kedudukan kewangan kerajaan masih solvent atau tidak bankrupt dapat diukur berdasarkan keupayaan kerajaan dalam membuat bayaran hutang, mengikut masa yang ditetapkan. Sehingga kini kerajaan tidak pernah gagal dalam membiayai semula serta refinance ataupun membayar hutang. Jadi pada masa ini kerajaan mempunyai dua kaedah pengurusan disiplin fiskal, iaitu disiplin secara perundangan ataupun secara pentadbiran ataupun self disiplin, dengan izin. Pertama, kawalan disiplin fiskal melalui akta yang seperti saya sebut tadi. Ini adalah penetapan had statutory peratusan hutang kepada KDNK yang seperti mana saya sebut tadi adalah 55%. Dan juga terimaan pinjaman hanya boleh digunakan untuk bayaran balik hutang dan juga perbelanjaan pembangunan, which is the DE, Development Expenditure. Kedua, kawalan secara pentadbiran ini self-imposed, termasuk bayaran khidmat hutang tidak melebihi 15% daripada hasil. Jadi sasaran konsolidasi defisit di bawah 400 pada KDNK dalam jangka sederhana akan diutamakan. Tetapi yang data yang diadakan pada saya ada sekarang, our debt service coverage ratio ataupun dengan izin debt service coverage ratio ialah sebanyak 35 bilion ringgit, itu 14.4% revenue ataupun 2.4% GDP. Jadi jadi jawapan saya ialah kedudukan kewangan kerajaan masih tidak bankrupt kerana Lama dengar. Kerana kita Damansara, sudahlah, cukup-cukuplah. Sudah lama, sudah cukuplah. silakan Damansara. Terima kasih Yang Berhormat Menteri, terima kasih Ketua. Soalan yang mungkin perlu dijawab mengikut fakta ialah bila kita mengambil kira hutang negara sebagai 1 trilion, ianya termasuk hutang secara langsung, hutang jaminan yang perlu dibayar oleh kerajaan dan juga hutang melalui projek-projek PPP yang dijalankan oleh Kerajaan Barisan Nasional dulu. So soalan saya senang, soalan saya adakah Kami tahulah, hutang, tak payah ajar budak sekolah lah. Yang Berhormat. Pula tak boleh tipu banyak kali. Satu kali Masa dua kali harau boleh. cakap kita tak kacau. Duduklah arah. Yang Berhormat,
Dipersilakan Yang Berhormat habiskan soalan dahulu. Datuk Speaker dah banyak kali kena dah kita orang ni. Cukup-cukup Duduklah lah. baling, pengacau je. Itu hak dia. Tolong. Dah petang ni. Terima kasih Ketua. Soalan saya senang, adakah hutang-hutang yang saya sebut tadi jumlahnya lebih kurang 1 trilion ringgit? Dan nombor 2, tadi ada hujah bahawa sekarang kerajaan PN banyak duit untuk belanja walaupun dulu kita kata kerajaan nak bankrupt. Saya nak tanya sama ada perbelanjaan yang besar yang dibuat sekarang yang akan dibentangkan dalam akta COVID nanti, adakah ianya berdasarkan pinjaman tambahan yang akan dibuat oleh kerajaan PN? Datangnya daripada pinjaman dan bukan daripada sebarang penjimatan ataupun savings ataupun dana yang sedia ada dalam kerajaan. Bukan pinjaman samurai dah. Itu confirm. Bukan GST yang 9 bilion tu sekali. Menteri, saya rasa biar Menteri Kewangan nak bagi laluan lagi satu. Biar saya jawab, boleh saya Dia jawab? jawab dulu. Jawab dulu. Jawab. Ya ni ada kena-mena sikit ni Menteri pasal hutang ni. Ada kena-mena pasal hutang ni. Biar saya jawab Yang Jawab Berhormat itu dulu. Damansara dulu. Ya. Okey, terima kasih Yang Berhormat Damansara. Mengenai isu bankrupt tak bankrupt ni saya dah jawab tadi sebenarnya. Ini sama ada sebuah kerajaan itu bankrupt atau tidak, itu bukannya soalan yang patut difikirkanlah. Yang sebenarnya dari segi hutang yang dimaklumkan oleh Yang Berhormat Damansara, sekarang ini pada masa sekarang hutang keseluruhan negara ialah dalam lingkungan 854 bilion ringgit, ya. Hutang langsung, hutang yang lain? Tetapi kalau kita secara keseluruhannya tangguhkan liability kerajaan, kalau dimasukkan off budget, Kerajaan Perikatan Nasional tidak ada buat off budget, ialah lebih kurang 1.2 trilion. Tetapi ini tidak bermaksud negara Menteri. tidak masuk kita negara kita bankrupt, ya, kerana bankrupt itu dapat diukur berdasarkan keupayaan kerajaan dalam membuat bayaran hutang mengikut masa yang ditetapkan. Menteri, Yang Berhormat. boleh? Terima kasih Speaker. Ini Arau. Yang Berhormat Menteri. Arau. Ini ialah semasa mereka memerintah tu belum sampai 1 trilion lagi. Sekarang ni baru sampai. Arau nak 1.2 ajar menteri trilion. je macam mana Dia nak buat kerja. berhutang 140 Di mana bilion. satu ni? Yang jangan Berhormat senyum Jelebu. saya Damansara. Menteri bagi Banyak kat ada Jelebu. bukti banyak. Isunya soal kebankrapan. Jadi apa? Are we bankrupt or not? Are we going to be bankrupt or not? We are not. That is the issue. Yang Berhormat Jelebu silakan. Okey, Yang Berhormat Menteri. Saya teliti jawapan Yang Berhormat Menteri, kata hutang kita ada 868 bilion sekarang. Saya nak rujuk ni Yang Berhormat Menteri, kata Damansara tadi 1 trilion atau berapa trilion ni, itu sebenar atau tidak Menteri dah jawab. Yang ni saya nak kepastian daripada Yang Berhormat Menteri dalam teks perbahasan saya. Pada tahun 2018 Yang Berhormat Menteri, hutang baru 52 bilion, 2019 54.5 bilion, sampai tahun 2020 18 bilion, in total 124.5 bilion dalam tempoh 22 bulan, daripada 686 pergi 868 bilion hutang. Saya nak tanya pada pihak menteri, 124.5 bilion ini penggunaan wang kerajaan ke arah mana menteri? Saya tanya ini, pasal apa? Dia kata dia bayar hutang. Boleh tak pihak kerajaan jelaskan hutang apa yang dibayar daripada jumlah yang sebegini banyak? Itu satu Yang Berhormat Menteri. Kemudian yang kedua Yang Berhormat Menteri, saya nak tanya pendirian kerajaan tentang cadangan saya, kerana banyak sangat persoalan tentang penyalahgunaan, kalau betul penyalahgunaan ataupun salah guna kewangan negara ataupun pinjaman yang melangkaui akal fikiran manusia. Saya nak cadangkan kepada pihak kerajaan supaya kerajaan tubuhkan RCI bagi perbelanjaan bagi tempoh 22 bulan yang berkenaan. Saya minta penjelasan dan pendirian daripada pihak kerajaan. Terima kasih. Sikit aja YB Menteri. Kita cerita pasal hutang ni 854 bilion ke berapa. Berapa aset kerajaan yang kita ada? 1 trilion, 2 trilion, 3 trilion. Kenapa aset ini kita tidak pernah nyatakan kepada rakyat? Pada saya, aset negara kita cukup banyak. Sama ada aset alih, aset tidak alih.
ya, aset bangunan, aset tanah, macam-macam aset kerajaan ada. Yang penting aset itu berapa, saya nak tanya. Adakah kita pernah kira atau sedang dikira? Terima kasih. Silakan. Terima kasih Yang Berhormat. Sikit saja, Pak Menteri. Dia Perdana Sara mengatakan bahawa 1 trilion. Kita kena asingkan hutang jaminan kerajaan, maknanya ada asset backing. Ada asset backing. Jaminan kerajaan maknanya hutang itu, kalau hutang itu tak dibayar, barulah kerajaan akan jamin. Tapi hutang itu ada asset backing yang kuat. Dia berdua, jadi tak boleh kita himpunkan hutang 860 juta dengan 1 trilion. Itu tak benar, dia mengelirukan rakyat sebenarnya. Kalau kita highlight benda ini, dia rakyat akan keliru. Jadi kita menteri kena start ini, jaminan kerajaan ini ada asset backing yang kuat. Terima kasih, Speaker. Okey. Terima kasih Yang Berhormat. Banyak soalan tu saya nak cuba ingat ni. Yang pertamanya mengenai jumlah hutang. Maybe saya give a clarification here dengan izin ya. Jadi pada kuartal pertama, suku pertama 2020, jumlah hutang Kerajaan Persekutuan ialah 823.8 bilion ringgit. Jaminan komited seperti Yang Berhormat bagi tahu tadi, Yang Berhormat Rompin. Jaminan komited tu ialah 166.9 bilion ringgit, iaitu ada basic projek-projek yang diberi garanti lah oleh pihak kerajaan, dan juga lain-lain liability yang sebanyak 166 bilion ringgit yang selebihnya. Jadi jumlahnya kalau campur hutang kerajaan dan jaminan komited ialah 1.264 bilion ringgit. Itulah hutang sekarang lah. 1.264 trilion ringgit. Ya. Tapi masa kami ambil alih 800 bilion lebih. Tapi PH bagi tahu shut up. Okey. Saya tanya soalan Speaker. Semasa PH memerintah, saya nak cakap lah. Saya bercakap, ini hak saya bercakap. Kalau you kata shut up, saya pun Duduklah. Yang Berhormat Datuk Doktor, duduk. So Yang Berhormat, biar saya habis sikit lagi. Tak, saya nak tambah sikit je. Okey, saya habis sikit je. Saya belum sebut lagi hutang Kerajaan Persekutuan pada tahun sebelumnya. Ya. Jadi tahun 2017 hutang kerajaan ialah 686.8. 2018 hutang kerajaan ialah 741 bilion ringgit. 2019 ialah 793 bilion ringgit. Ini kerana hutang kerajaan naik mengikut defisit KDNK lah. Ya. Okey, dari segi aset, seperti mana Yang Berhormat sedia maklum, kita sekarang menggunakan modified cash flow, ya, bukan accrual lagi. Jadi kita tidak ada information aset. Kita bukan semacam syarikat-syarikat lain. Baik, terima kasih. Saya tertarik dengan kenyataan tentang modified cash flow. Maaf, Tuan Speaker, adakah sistem pengakruan ini akan diteruskan supaya kita boleh dapat satu gambaran yang lebih tepat lebih dulu, kerana kononnya dikabarkan bahawa sistem pengakruan ini kalau tidak dihentikan akan ditangguhkan. Bolehkah saya dapat penjelasan tentang perkara ini supaya kita dapat satu gambaran yang lebih holistik? Dan berkaitan dengan apa yang Berhormat sebut tadi tentang komitmen dan liability sebanyak 1.2 trilion. Kita nak tahu apakah kedudukan sekarang, kerana kalau kita lihat dari segi pendapatan daripada LHDN, perolehan telah jatuh lebih 30%. Adakah ini benar? Dan sejauh manakah ini akan memberi kesan ke atas current account deficit? Saya sebut tentang dari segi kewangan. Dan juga yang akhirnya, adakah ada kemungkinan Malaysia menghadapi twin deficit dengan izin? Sekali terima kasih. Okey, saya jawab twin deficit dulu. Kerajaan sekarang ni telah mengumumkan defisit akan jangka naik di antara 5.8% hingga 6%. Ini disebabkan suntikan fiskal yang diperlukan untuk merangsangkan ekonomi kita. Ya, pakej prihatin dan bencana. Ini sebanyak 45 bilion ringgit.
Oleh itu hutang kita akan naik sebanyak 45 bilion ringgit dan defisit kita pun akan naik. Sama ada kita ada twin account deficit ini, jawapannya tidak, kerana current account kita masih lagi dalam positif, ya. Dan kita dalam masa depan juga ada akta, ya, we have an act yang tidak membenarkan kita meminjam untuk finance our operating expenditure. So we will not be dengan izin in current account deficit position. Dari segi hasil, ya, dari segi hasil memang oleh kerana penularan wabak COVID-19 hasil kerajaan memang terkesan. Jadi kita pada mulanya hasil cukai langsung dan cukai tidak langsung jumlahnya ialah lebih kurang 244.5 bilion ringgit dalam bajet mantan menteri sendirilah, ya, 245. Tetapi oleh kerana penularan wabak COVID-19 ini mungkin turun. Saya tidak ada nombor yang latest number lagi, tapi dalam lingkaran within the range of 20 hingga 30% lah. Terima kasih. Accrual dan modified cash flow ini masih lagi dikaji, tetapi sistem memang dua-dua boleh. Kita tidak, memang rancangannya tidak ditangguh lah, masa ini tak tangguh. Teruskan. Okey. Ya. Okey.